وحبيبنا وشفيعنا وذخرنا ومولانا محمد. الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastahdihi wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlilhu fala hadiya lahu. Nashhadu an la ilaha illallah wa nashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammadin wa ala ali sayyidina Muhammad. Qala rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Qalu subhanak la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim wa la hawla wa la quwwata illa billahil aliyyul 'azim. Amma ba'd. Yang dimuliakan Tuan Imam, Tuan Bilal, para jemaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa ta'ala, bersyukur kita ke hadrat Allah Subhanahu wa ta'ala, kita dapat meneruskan lagi kehidupan ini dengan mengisi kekosongan-kekosongan serta kelapangan yang Allah Subhanahu wa ta'ala kurniakan kepada kita untuk kita sentiasa melaksanakan segala ketaatan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, seterusnya menghindarkan dari segala perkara-perkara yang menyebab datangnya murka Allah Subhanahu wa ta'ala. Seterusnya kita teruskan rancangan-rancangan, rencana-rencana serta apa juga yang telah kita jadualkan semata-mata kerana Allah Subhanahu wa ta'ala. Seterusnya kita sama-sama memperjuangkan dakwah untuk menegakkan agama Allah Subhanahu wa ta'ala di atas muka bumi ini, demi untuk melihat agama Islam ini sentiasa la ya'lu wa la yu'la alaih. Alhamdulillah, Allah Subhanahu wa ta'ala juga telah mengurniakan kepada kita masa dan kelapangan untuk kita sentiasa berbincang serta melihat apa juga iktibar-iktibar yang terdapat di dalam Al-Quran, serta kita melihat apa juga pengajaran yang Allah Subhanahu wa ta'ala datangkan kepada kita melalui kalam nabinya yang mulia, iaitu Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, alhamdulillah, untuk kesekian kalinya kita meneruskan lagi pengajian berkaitan dengan sirah ataupun sejarah yang berkaitan dengan kisah Nabi Lut alaihi salam, yang mana pada malam ini insya-Allah saya akan membawakan beberapa perkara ataupun sejarah yang berkaitan dengan Nabi Lut alaihi salam yang terdapat dalam surah Hud. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa ja'ahu qaumuhu yuhra'una ilayhi ومن قبل كانوا يعملون السيئات
قال يا قوم هؤلاء بناتي هن أطهر لكم فاتقوا الله ولا تخزون في ضيفي أليس منكم رجل رشيد. Sama-sama kita perhatikan dalam ayat ke-78 daripada surah Hud ini bagaimana Nabi Lut alaihissalam telah mengingatkan kaumnya bahawasanya ya qaumi haula'i banati, wahai kaumku, haula banati, di sana, banati iaitu anak-anak perempuanku, hunna atharu lakum, di mana mereka semua itu suci untuk kamu. Bermakna Nabi Lut alaihissalam telah memberikan satu peluang kepada kaumnya, di mana sebelum ini kita telah ceritakan bagaimana kaum Nabi Lut ini minat ataupun cenderung nafsunya kepada kaum sejenis. Maka kata Nabi Lut alaihissalam, haula'i banati, lihatlah mereka itu anak perempuanku, hunna atharul lakum, anak-anak Nabi Lut alaihissalam. Jadi Nabi Lut alaihissalam telah memberikan satu peluang. Siapa, sebelum ni kita telah ceritakan, siapa yang tak nak kalau nak di offer anak Tuan Imam, anak orang-orang kenamaan, ini anak Nabi tuan-tuan. Walau bagaimanapun kaum Nabi Lut ini tidak mahu menerima tawaran tersebut, walaupun telah dinyatakan bahawasanya anak-anak Nabi Lut ini lebih suci daripada mereka. Fattaqullaha wa la tukhzuni fi dhaifi. Fattaqullah. Nabi Lut alaihi salam teruskan lagi dengan katanya, fattaqullah, takutlah kamu, takwalah kamu kepada Allah, wala tukhzuni fi dhaifi, dan janganlah kamu menyebabkan dhaif, tetamu-tetamuku ini dalam keadaan ketakutan. Alaysa minkum rajulun rasyid, tidakkah kamu semua ini lelaki-lelaki rasyid yang mulia? Dalam masa yang sama tuan-tuan, Nabi Lut alaihissalam telah memberikan ataupun menawarkan kepada kaumnya anak-anaknya sendiri. Dalam masa yang sama juga Nabi Lut alaihissalam telah mengingatkan kepada kaumnya supaya jangan menyebabkan perasaan takut datang kepada tetamu yang hadir ketika itu. Tahukah kaum Nabi Lut ketika itu, yang mana diriwayatkan mereka ini datang dalam keadaan gopoh gapah, dalam keadaan yang sangat-sangat bernafsu, sehingga menyebabkan rumah Nabi Lut alaihi salam itu dipenuhi oleh kaumnya. Dalam masa yang sama juga Nabi Lut mengingatkan kepada kaumnya, alaysa minkum rajulun rasyid. Satu uslub di mana kita boleh ambil iktibar daripada uslub yang Nabi Lut alaihissalam ini, mengingatkan kaumnya, menawarkan sesuatu yang baik kepada kaumnya, dan mengingatkan kaumnya supaya bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan dalam masa yang sama juga ditanya, disoal kepada kaumnya, bukankah kamu semua dalam kalangan lelaki-lelaki yang mulia? Tak lupa Nabi Lut alaihissalam untuk memuji kaumnya. Alaysa minkum rajulun rasyid. Qalu laqad alimta ma lana fi banatika min haqq wa innaka la ta'lamu ma nurid.
Tuan-tuan, ini jawapan kaum Nabi Lut. Begitu angkuhnya, begitu engkarnya, begitu egonya, tingginya ego mereka ini terhadap Nabi Lut alaihi salam. Qalu, mereka berkata, laqad alimta, kamu tahu wahai Lut, ma lana fi banatika min haqq. Maksud di sini tuan-tuan, engkau tahu wahai Lut, kami ni tidak cenderung nafsu terhadap anak kamu. Wa innaka la ta'lamu ma nurid. Sedangkan kamu tahu apa yang kami nak. Dalam masa yang sama sebenarnya Nabi Lut tahu apa yang kaumnya kehendak. Dalam masa yang sama juga Nabi Lut tahu apa yang dikehendaki oleh kaumnya bakal mendatangkan kemurkaan Allah Subhanahu wa taala. Sebab itu Nabi Lut alaihi salam tetap menawarkan kepada kaumnya. Tetapi apa kata kaum Nabi Lut? Wahai Lut, sebenarnya engkau tahu apa yang kami nak. Maknanya tidak mendatangkan satu perkara yang berfaedah langsung terhadap tawaran-tawaran yang Nabi Lut AS berikan kepada mereka. Bahkan sebenarnya mereka nakkan perkara yang berlawanan. Iaitu siapa? Itulah dia dhaifi dalam ayat ini. Merujuk kepada dhaif ataupun tetamu. Tetamu siapa? Tetamu Nabi Lut AS. Dalam masa yang sama juga kaum Nabi Lut ini tidak mengetahui bahawasanya tetamu Nabi Lut AS ketika itu yang datang seramai 2 orang itu, kedua-duanya adalah di kalangan para malaikat. Itu dia. Seterusnya, qalu law anna li bikum quwwatan aw awi ila rukni syadid. Nabi Lut alaihissalam meneruskan lagi kata-katanya. Qalu law anna li bikum quwwah. Dah mula dah. Nabi Lut dah mula rasa tercabar. Bukan tercabar kerana kaumnya tidak mahu berkahwin ataupun menerima tawaran Nabi Lut untuk mengahwini kedua-dua anak perempuannya. Tetapi Nabi Lut merasa agamanya tercabar. Merasa agamanya dipermain-mainkan. Merasa bahawa Tuhannya diperolok-olokkan. Qalu law anna li bikum quwwah. Kalaulah aku ada kekuatan. Kekuatan apa tuan-tuan? Kekuatan untuk menolak apa yang diminta oleh kaum Nabi Lut ini. Au awi ila rukni syadid. Atau kalau aku dapat berlindung kepada keluarga yang kuat. Bermakna di situ Nabi Lut alaihissalam sebenarnya sedang meminta perlindungan daripada Allah Subhanahu wa taala. Seterusnya, qalu ya Lut inna rusul rabbika lan yasilu ilaik. Ketika keadaan semakin getir, semakin ramai kaum Nabi Lut yang berebut-rebut nak masuk ke dalam rumah Nabi Lut alaihissalam, sehingga diriwayatkan rumah Nabi Lut dalam keadaan kopak pintunya. Siapa yang buat? Ini kerja kaum Nabi Lut alaihissalam. Masuk dalam keadaan nafsu yang terlalu gairah. Kerana apa tuan-tuan? Kerana melihat betapa indahnya, betapa handsomenya muka kedua-dua malaikat ini. Akhirnya malaikat pun berkata, para utusan ataupun malaikat berkata, ya Lut, inna rusulu rabbika lan yasilu ilaik. Wahai Lut, sesungguhnya kami adalah utusan-utusan Tuhanmu. Lan yasilu ilaik. Sekali-sekali ataupun sekali mereka tidak akan dapat mengganggu. Sebab itu pergilah dan bawalah
keluarga dan pengikut-pengikutmu pada akhir malam. Kata siapa tuan-tuan? Kata kedua tetamu tadi, iaitu malaikat. Fa asri bi ahlika bi qit'in minal lail wa la yaltafit minkum ahad. Bawalah Lut, kaum kau ni dah melampau, kaum kau ni dah lebih. Jadi bi qit'in minal lail, pada malam ni kau bawalah ahli keluarga kau, bawa mereka, wala yaltafit minkum ahad, dan jangan tinggal satu pun. Maknanya di sini bawa semua sekali. Nabi Lut, anak-anaknya, isterinya, bawa semua. Dan jangan tinggalkan satu pun. Tetapi di sini tuan-tuan, ingatkah kita dengan isteri Nabi Lut alaihissalam, wala yaltafit minkum ahadan illa imra'atak. Jadi kalau ikutkan Nabi Lut alaihissalam, dia nak bawa semua sekali, anak-anak dia, isteri dia. Tapi Allah cakap apa? Wala yaltafit minkum ahad illa imra'atak, kecuali isteri kamu. Jadi sebagai seorang hamba yang taat, sebagai seorang hamba yang berdakwah di jalan Allah Subhanahu wa taala, tahu akan kemurkaan Allah Subhanahu wa taala, apakan daya, sayang isteri, sayang anak, tetapi terpaksa tinggalkan isteri. Sebab apa? Sebab perintah Allah melalui kalam malaikat yang menjadi tetamu di rumah Nabi Lut, mengingatkan kepada Nabi Lut supaya bawa semua kecuali isteri kamu. Tuan-tuan bayangkan. Jadi apakan daya, nak bawa tak dapat. Baik. Innahu musibuha ma asabahum. Kenapa Allah Subhanahu wa taala melarang Nabi Lut membawa isteri dia? Innahu musibuha ma asabahum. Ini lebih memedihkan. Okey, tapi bagi seorang nabi, kita faham Allah Subhanahu wa taala dah cuci hati dia. Hati seorang nabi dah bersih. Dia tahu setiap apa juga yang diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala ada hikmah, walaupun perkara itu pahit. Innahu musibuha ma asabahum. Sesungguhnya isteri kamu ni, wahai Lut, akan ditimpa azab oleh Allah Subhanahu wa taala. Kalau kita tuan-tuan terima arahan yang macam tu, adakah kita boleh terima? Kita nak pergi kursus pun, nak tinggalkan isteri kita, anak-anak kita di rumah pun terasa berat, rasa nak bawa semua sekali. Ni musim haji, ada yang dapat pergi suami sahaja, mungkin yang dah berusia sikit, ada yang pergi isteri dengan anak sahaja. Jadi berat nak tinggalkan ahli keluarga di rumah. Tetapi apakan daya bagi seorang nabi, oleh kerana isterinya tidak taat kepada perintah Allah Subhanahu wa taala, akhirnya terpaksa akur dengan perintah Allah Subhanahu wa taala. Inna maw'idahumus subh. Jadi arahan malaikat tadi, seperti mana yang diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala, kau tinggalkan rumah kau tinggalkan kampung kau, bawa semua kecuali isteri. Bila masanya? Ketika penghujung malam. Okey. Inna maw'idahumus subh alaysa subhu biqarib. Bukankah waktu subuh telah hampir? Kata malaikat kepada Nabi Lut alaihissalam. Baik. Falamma jaa amruna ja'alna 'aliyaha safilaha wa amtarna 'alayha hijaratan min sijilin mandud. Apa kata Allah SWT, tuan-tuan? Falamma jaa amruna, maka ketika azab kami sampai, ja'alna 'aliyaha safilaha, kami jadikan
negeri kaum Lut itu yang di atas, ja'alna 'aliyaha safilaha. Apa maksud tuan-tuan? Apa yang paling atas, dia akan jadi yang paling bawah. Ja'alna 'aliyaha, yang paling tinggi. Apa dia tuan-tuan yang paling tinggi tu? Langit dan isi-isinya. Safilaha, bumi dan isi-isinya. Yang bawah jadi paling atas, yang atas jadi paling bawah. Tu dia. Sebab tu kita tengok sekarang ni kesannya ada tak tuan-tuan? Ada. Di mana? Di satu tempat, di sebelah ataupun di sebelah selatan negara Jordan, iaitu di Laut Mati. Tuan-tuan, di Laut Mati ni tidak ada hidupan, tidak ada ikan, tidak ada apa orang cakap, rumpai laut, dan tak ada. Yang ada hanya air dan batu-batuan. Dan di tepian Laut Mati ini apa mereka buat tuan-tuan? Tempat untuk mengekstrak garam. Kalau tuan-tuan balik nanti tengok Laut Mati, memang disitulah tempat yang paling banyak menghasilkan garam. Dan yang paling ajaib tuan-tuan, kalau tuan-tuan pergi menyelam dekat Laut Mati, tuan-tuan tak akan tenggelam. Sembang tepi kalau nak tengok gambar, ada gambar saya belajar di sana, kita pergi, dan memang kalau kita pergi tu, di seberang sana kita akan nampak bumi Palestin. Saya tak nak sebut bumi Israel, bukan dia punya, tetapi Palestin punya. Jadi di seberang sini negara Jordan, di seberang Laut Mati sebelah sana ialah Palestin. Palestin. Jadi itulah dia, Allah kata ja'alna 'aliyaha safilaha. Yang paling bawah jadi paling atas, yang paling atas jadi paling bawah. Sehingga kenapa tuan-tuan, lumut yang ada di permukaan pantai tu, bukan lumut, kita panggil apa? Yang warna hitam tu kita panggil apa? Tanah dia tu, lumut lah kan? Lumpur. Lumpur dia tu kita tak jumpa di mana-mana. Sehingga kan dijadikan sebagai ubat untuk mengubati penyakit kulit. Kalau tuan-tuan ingat, saya tak ingat tahun penghujung 90-an, Menteri Besar Pahang pernah hantar seorang anak negeri Pahang ni, budak lagi umur 9 tahun 10 tahun, dia kena penyakit kulit. Jadi dibawa ke Jordan dan dibawa ke Laut Mati ni khas untuk mengubati penyakit kulitnya. Wallahualam sihat rasanya. Wallahualam rasanya sihat budak tu. Okey. Baik, itu yang pertama, cara Allah SWT mengazab kaum Nabi Lut. Tanah yang paling bawah diangkat, diterbalikkan jadi yang paling atas. Ja'alna 'aliyaha safilaha. Itu yang pertama. Baik, yang kedua, wa amtarna 'alaiha hijaratan min sijilin mandud. Amtar ni apa tuan-tuan? Matar. Dan kami hujani mereka, wa amtarna 'alaiha hijarah. Apa dia tuan-tuan hijarah ni? Batu. Wa amtarna 'alaiha hijaratan min sijilin mandud. Batu bukan batu biasa tuan-tuan, tetapi batu yang terbakar, min sijilin mandud, yang jatuhnya dalam keadaan bertubi-tubi tuan-tuan. Kita pernah tak merasa ada apa ni? Frost, hujan batu kat Malaysia. Ada kan? Tetapi kalau dekat luar negara, hujan batu adalah perkara biasa. Bezanya dia jatuh halus-halus ataupun besar batu kerikil yang kecil lah. Kalau besar tuan-tuan, habis. Jadi jatuhnya batu-batu tersebut dalam keadaan terbakar yang bertubi-tubi. Kita tengok luar negara, bila dihujani dengan hujan batu, apa berlaku tuan-tuan? Bumbung rumah mereka rosak, kereta mereka yang parking tepi jalan pecah cerminnya, lekuk-lekuk bumbungnya. Apatah lagi ini ialah batu yang terbakar dan jatuh dengan bertubi-tubi, jatuh dengan deras macam hujan. Tuan-tuan boleh bayangkan tak permukaan bumi tu kalaulah dihujani dengan batu yang terbakar sebegitu, pasti yang berada di yang melata di bawahnya pasti terbakar, hancur, musnah. Itu dia tuan-tuan.
musawwamatan 'inda rabbik wa ma hiya minadh zalimin biba'id. Dan siksaan itu tidak jauh daripada orang-orang yang zalim. Maka bagi orang-orang yang zalim, kena ingat bahawasanya azab Allah Subhanahu Wa Taala tu lebih dekat berbanding dengan keampunan Allah Subhanahu Wa Taala. Maka menjadi iktibar. Kita baca awal surah Al-Baqarah, Alif Lam Mim, zalikal kitabu la raiba fi. Kita baca, zalika, itulah dia kitab yang tidak ada sebarang keraguan. Ya, benar. Tetapi pernahkah kita tadabbur ayat Allah SWT, hudal lil muttaqin, petunjuk bagi orang-orang yang bertakwa. Kadang-kadang kita merasa hidup di atas muka bumi ini, kita mempersoalkan kenapa kadang-kadang hajat kita tak dimakbulkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Kadang-kadang kita rasa ujian-ujian yang Allah berikan kepada kita, kita rasa macam terlalu berat sangat untuk kita hadapi. Dan kadang-kadang kita rasa nikmat-nikmat yang Allah Subhanahu Wa Taala tu datang kepada kita sehingga menyebabkan kita ni lupa akan kebesaran Allah Subhanahu Wa Taala. Pernah tak tuan-tuan? Kita diberikan satu kesenangan sampai kita terlupa. Mungkin dalam kita baru lepas meninggalkan bulan Syawal, biasa kita solat duha, malam kita solat tarawih. Tapi bila kita dah masuk Syawal, kita sibuk dengan rumah terbuka, siang malam ada rumah terbuka, akhirnya kita lupa, alamak, biasanya waktu ni kita sibuk dengan amalan-amalan sunat, solat duha, malam dengan solat tahajud dan sebagainya. Jadi akhirnya bila kita penuh sangat dengan program-program yang tertentu, akhirnya ibadah-ibadah sunat yang biasa kita lakukan, kita tak buat. Itu antara contoh yang paling mudah tuan-tuan. Ataupun bila kita diuji dengan satu perkara yang kadang-kadang kita rasa tak kuat untuk kita hadap. Mungkin tuan-tuan lebih arif daripada saya, lebih berusia daripada saya, lebih berpengalaman daripada saya. Mungkin tuan-tuan lebih faham apa dia pengalaman yang kadang-kadang menyebabkan kita ni lemah, menyebabkan kita ni dah tak nak hidup di atas muka bumi ini. Tapi kadang-kadang kita tak sadar bahawasanya Allah Subhanahu Wa Taala telah menyatakan hudal lil muttaqin. Inilah dia cerita yang saya nak bawakan pada malam ini, di mana tuan-tuan boleh tengok seorang Nabi tuan-tuan. Banyak lagi Nabi-Nabi lain yang diuji oleh Allah Subhanahu Wa Taala dengan ujian-ujian yang berat. Tetapi Nabi Lut alaihissalam ini diuji dengan isterinya yang tidak taat dengan segala perintah Allah Subhanahu Wa Taala. Sayang pada seorang isteri, benar, tetapi jangan sampai sayang tu melanggar perkara-perkara yang melanggar ataupun mendatangkan kemurkaan Allah Subhanahu Wa Taala. Sayang, tetapi biarkan isteri dalam keadaan mendedahkan aurat. Sayang, tapi membiarkan isteri dalam keadaan melanggar perintah Allah Subhanahu Wa Taala, meninggalkan solat, tak puasa dan sebagainya. Sayang isteri, tetapi bila isteri lewat solat, biarkan. Dah dekat-dekat nak masuk waktu isyak, barulah ambil wuduk. Tetapi adalah cara-cara yang tertentu, bukan seperti anak kecil dimarah dan sebagainya. Tetapi bagaimana tuan-tuan bayangkan Nabi Lut alaihissalam, seorang Nabi, diuji dengan isteri yang ingkar dengan perintah Allah Subhanahu Wa Taala. Tuan-tuan ingat lagi tak, kuliah kita yang terakhir hari itu, saya dah beritahu ada 3 wanita yang diceritakan dalam Al-Quran, yang mana 3 wanita ini yang direkodkan ini, 2 orang daripada mereka ialah isteri kepada Nabi, dan seorang daripada 3 orang ni adalah isteri kepada kafir, orang kafir. Ingat lagi tak tuan-tuan? Siapa yang pertama? Yang kita ceritakanlah sekarang, iaitu Nabi Lut alaihissalam. Nabi Lut alaihissalam. Yang kedua, Nabi Nuh alaihissalam. Yang ketiga ialah isteri kepada Abu Lahab, wa imra'atuhu hammalatal hatab fi jidiha hablun mim masad.
Tuan-tuan bayangkan, kalau isteri seorang yang kafir, yang tidak taat kepada perintah Allah Subhanahu Wa Taala, mungkin tidak mendatangkan sesuatu yang pelik pada kita. Tetapi bila kita baca sirah, bila kita baca sejarah Nabi-Nabi yang terdahulu, betapa peritnya, betapa pedihnya hati seorang Nabi bila yang tidak patuh itu, yang tidak ikut ajaran dia, ialah orang yang hari-hari sebantal dengan dia, orang yang setiap hari makan dan minum, orang yang begitu banyak pengalaman bersama dengan Nabi, ialah seorang isteri. Tuan-tuan bayangkan, diberikan ujian yang begitu berat, sehingga kan Allah Subhanahu Taala telah rekodkan dalam Al-Quran, dalam surah At-Tahrim. Saya bacakan kepada tuan-tuan. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Daraballahu masalan lilladzina kafaru imra'ata Nuhin wa imra'ata Lut. Okey, dia gunakan perkataan imra'ah. Ini tuan-tuan, kalau dalam ilmu Al-Quran kita panggil i'jazul Quran. Allah gunakan perkataan imra'ah. Alif, mim, ra, alif, ta maftuh, ta lepas, bukan ta simpul. Digunakan perkataan imra'ah merujuk kepada isteri yang tidak taat. Okey, imra'ata Nuh wa imra'ata Lut kanata tahta abdaini min ibadina salihain. Apa maksud ayat ni tuan-tuan? Allah Subhanahu Wa Taala membuat perumpamaan bagi orang-orang kafir, iaitu siapa tuan-tuan? Yang dimaksudkan dalam ayat ni iaitu isteri Nuh, imra'ata Nuh, dan isteri Lut alaihissalam, imra'ata Lut. Kanata, kedua-duanya, tahta abdaini min ibadina salihain. Kedua-duanya berada di bawah pengawasan dua orang hamba Allah SWT yang soleh, di antara banyaknya hamba-hamba kami, kata Allah Subhanahu Wa Taala. Fakhanatahuma, lalu kedua isteri itu berkhianat kepada suaminya. Falam yughniya anhuma, tetapi ini yang paling penting tuan-tuan, kita kena ingat dan kita kena sedar dan kita kena insaf betapa Allah Subhanahu Wa Taala mengingatkan kepada kita, merujuk kepada ayat hudal lil muttaqin tadi. Cukuplah Al-Quran ini menjadi iktibar kepada kita. Kitab apa lagi yang kita nak cari, yang telah bersusah payah ulama-ulama kita mentafsirkan ayat-ayat Al-Quran sehingga kita baca, kita faham apa sebenarnya kehendak Allah Subhanahu Wa Taala dalam ayat-ayat Al-Quran. Tuan-tuan, sebab tu bila kita baca Al-Quran, tak cukup kita baca terjemahan tuan-tuan. Buka tafsir, buka sirah supaya kita faham. Tak faham bahasa Arab, kita buka terjemahan dalam bahasa Melayu. Tafsir Qurtubi ada, tafsir macam-macam tafsir tuan-tuan, tafsir Hamka dan sebagainya. Bacalah. Sebab apa tuan-tuan? Sebab kita nak tengok apakah kehendak Allah Subhanahu Taala melalui ayat-ayat yang disampaikan melalui kalam nabinya yang mulia. Jadi hudal lil muttaqin, Al-Quran ini memang betul-betul ataupun benar-benar mendatangkan satu iktibar bagi orang-orang yang faham dan bertakwa kepada Allah Subhanahu Taala. Falam yughniya anhuma, ni kita kena ingat, minallahi syai'a. Falam yughniya anhuma minallahi syai'a. Apa maksudnya tuan? Ketika mana isteri-isteri Nabi berkhianat, iaitu Nabi Nuh dan Nabi Lut, berkhianat kepada kedua suaminya, falam yughniya anhuma minallahi syai'a, tetapi kedua suaminya itu tidak dapat membantu mereka sedikit pun dari siksaan Allah Subhanahu Wa Taala. Hari ini tuan-tuan, kalau kita tengok isteri kita terkena pisau, masak terkena minyak sikit kat muka dia, apa perasaan kita tuan-tuan? Allah, kesian isteri aku masak, isteri aku basuh tangan dia sampai mengelupas, masak sampai air rebusan ataupun minyak tu terkena kat muka dia dan sebagainya tuan-tuan. Kita rasa apa? Belas, kesiannya isteri aku. Tetapi apalah daya seorang Nabi, Nabi Nuh,
Nabi Lut. Bila mana Allah dah cakap falam yughniya anhuma minallahi syai'a. Kamu kena ingat Nuh, kamu kena ingat Lut, apa juga yang kamu usahakan. Kalau aku kata tidak, maka tidak. Kalau aku kata ya, maka ya. Kalau aku kata isteri kamu Nuh, Lut, dua-duanya akan masuk ke neraka dan akan mendapat azab siksa aku. Falam yughniya anhuma. Engkau buat apa pun tak akan dapat menidakkan segala perintah aku, wahai Nuh, wahai Lut. Jadi tuan-tuan, kat sini kita tengok iman siapa yang tinggi, iman kita ke iman para nabi? Jauh tuan-tuan, jauh. Tak mampu kita. Macam yang saya cakap tadi, kita tengok isteri kita terkena air panas pun kita dah Allahu Akbar, kenapalah tak hati-hati apa semua kan. Ini tuan-tuan, isteri nabi-nabi ni tadi dimasukkan ke dalam api neraka tuan-tuan. Ya Allah, kita tengok orang saudara mara kita yang aksiden ke, sakit dan sebagainya pun dah luluh hati kita, apatah lagi kita melihat isteri kita sendiri bukannya terkena air panas tuan-tuan, bukannya terkena minyak panas, bukannya terjatuh bila air dan sebagainya, tetapi Allah rendam tuan-tuan isteri-isteri nabi tersebut di dalam api neraka. Wal a'yazubillah, na'udzubillahi min zalika. Allahumma inna nas'aluka al-jannah wa na'udzubika minan nar. Sebab tu dalam bulan Ramadan hari tu, antara doa yang banyak ataupun kita kena banyak-banyak baca itulah dia, Allahumma inna nas'aluka minal jannati wa na'udzubika minan nar. Akhirnya Allahumma innaka afun, ya Allah, engkau ni maha pemaaf. Sebab apa tuan-tuan? Kita tahu setiap detik, setiap saat, setiap masa kita ni tak akan terlepas daripada membuat dosa. Sebab tu Nabi SAW setiap hari dia akan istighfar lebih daripada 100 kali. Maka kita sebagai umat Nabi malu tuan-tuan kalau kita hanya 10 kali istighfar, 20 kali istighfar. Maka kita ni yang confirm berdosa, sentiasa melazimi istighfar. Tu tuan-tuan. Teruskan lagi dengan ayat surah At-Tahrim ayat 10 tadi. Wa qila dkhulan nar ma'ad dakhilin. Setelah Allah cakap falam yughniya anhuma minallahi syai'a, Nuh, Lut, tak payahlah kau buat apa-apa lagi. Aku dah takdirkan isteri kamu ni memang confirm masuk neraka sebab mereka tak taat dengan aku. Wa qila dkhulan nar. Allah cakap apa? Masuklah kamu berdua, wahai isteri Nuh, wahai isteri Lut, dipersilakanlah kamu masuk dalam neraka Allah Subhanahu wa taala bersama-sama orang-orang yang masuk neraka. Dengan siapa tuan-tuan? Dengan orang-orang yang bersekongkol dengan isteri-isteri Nabi tadi. Itu ayat yang pertama. Ayat yang kedua tuan-tuan, berkaitan dengan siapa? Berkaitan dengan isteri Nabi Lut alaihissalam. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Kita dah baca tadi. Qalu ya Lut inna rusulu rabbika lan yasilu ilaik. Ini kata malaikat tadi. Ya Lut, inna rusulu rabbik. Lut, engkau jangan takut. Memang tetamu-tetamu umat engkau tadi dah berasa-asa masuk ke dalam rumah ni sebab terpesona melihat para malaikat yang indah wajahnya tadi tu, dan datangnya mereka tu dalam keadaan bernafsu tuan-tuan terhadap kaum sejenis. Jangan takut Lut. Inna rusulu rabbik, kami ini utusan Tuhan. Fa'asri bi ahlika bi qit'in minal lail. Kau nanti kau pergi malam ni, kau keluar dari rumah kau keluar daripada kampung kau. Sebab apa? Sebab subuh esok Allah SWT akan azab kaum kau. Tu dia. Adakah ini bermaksud Nabi Lut alaihissalam kalah ataupun Nabi Lut alaihissalam pasrah dan tidak mahu berdakwah? Tidak sama sekali tuan-tuan. Melainkan itu semua adalah perintah Allah SWT. Tu dia.
Bukan Nabi suka-suka. Bukan Nabi Lut alaihissalam suka-suka nak keluar. Bukan Nabi Lut alaihissalam putus asa. Bukan tuan-tuan. Kita kena faham konsep ini. Jangan nanti bila kita baca sejarah Nabi Lut ni pengecut. Tidak sama sekali tuan-tuan. Tidak sama sekali. Malah Nabi Lut adalah hamba yang begitu tinggi iman dia, begitu patuh dan taat kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Baginda tidak keluar daripada kampungnya melainkan setelah diperintahkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Sikit masa dulu kita dengar Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam takut pergi berhijrah ke Madinah. Sebab apa? Sebab pelarian, sebab lari daripada medan perjuangan. Tidak tuan-tuan. Melainkan itu adalah pandangan-pandangan yang jahat, pandangan-pandangan yang begitu kotor terhadap Nabi-Nabi kita yang mulia. Perginya mereka, hijrahnya mereka, keluarnya Nabi Lut alaihissalam dengan asbab perintah Allah Subhanahu Wa Taala. Itu dia. Semua kerana perintah Allah Subhanahu Wa Taala. Hari ini kita solat, hari ini kita zakat, hari ini kita puasa, hari ini kita melakukan segala amalan-amalan demi untuk dekat kepada Allah SWT. Sebab itu semua adalah perintah Allah Subhanahu Wa Taala. Bukan suka-suka Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam suruh kita solat, suruh kita zakat, suruh kita mempertahankan agama, melainkan itu semua adalah perintah Allah Subhanahu Wa Taala yang kita perlu insafi, kita perlu fahami, kita perlu semat dalam hati kita bahawasanya kita adalah hamba Allah Subhanahu Wa Taala di atas muka bumi ini. Itu dia tuan-tuan. Yang ketiga, isteri kepada Abu Lahab. Diceritakan dalam surah Al-Lahab ayat 1 hingga 5. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Tabbat yada abi lahabin wa tab. Sampai hari ni tuan-tuan, umat Islam berapa ramai tuan-tuan. Budak-budak kecil pun ingat surah Al-Lahab ini. Dimulakan dengan tabbat. Tuan-tuan bayangkan betapa Allah Subhanahu Wa Taala hinakan Abu Lahab ini bukan suka-suka, dengan asbab dahsyatnya apa yang diperbuat oleh Abu Lahab. Tabbat yada abi lahabin wa tab. Wa tab. Jangan kita baca tabbat yada abi lahabin wa tab. Salah dari sudut hukumnya. Itu dari sudut tajwid. Tetapi lahabin wa tab. Lambatkan sikit qalqalahnya sebab di atas ba tu ada sabdu. Okey. Ma aghna anhu maluhu wa ma kasab. Binasalah kedua-dua tangan Abu Lahab, dan benar-benar binasa dia. Masya Allah. Allah kukuhkan lagi dengan firman-Nya bahawasanya perbuatan Abu Lahab itu akan menyebabkan dia dibinasakan oleh Allah Subhanahu Wa Taala dengan sebenar-benar kebinasaan. Ma aghna anhu maluhu wa ma kasab. Tidak berguna bagi siapa? Bagi Abu Lahab ini, walaupun pada masa hidupnya dia banyak harta, dia banyak aset dan sebagainya, tidak berguna baginya hartanya dan apa yang dia usahakan. Sayasla naran zatalahab. Kelak dia akan masuk ke dalam api neraka yang bergejolak. Wamra'atuhu. Nampak? Dia gunakan perkataan yang sama, iaitu imra'ah, merujuk kepada isteri-isteri, kepada hamba-hamba Allah yang tidak taat kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Wamra'atuhu hammalatal hatab. Dan begitu pula isterinya pembawa kayu bakar. Dengan asbab apa? Dengan asbab fitnah yang dibuat oleh isteri Abu Lahab ini. Dan yang paling dahsyat tuan-tuan, yang kita rasa kita tak sanggup, dan bila kita baca ayat ni kita rasa takut dengan siksaan Allah SWT, sebab siksaan Allah SWT itu maha benar, dan siksaan Allah itu memang benar-benar akan terjadi dan akan ditimpakan ke atas orang-orang yang tak taat. Apa dia bentuk siksaan itu tuan-tuan? Apa dia bentuk azab itu tuan-tuan? Fi jidiha hablun min masad.
di lehernya ada tali dari sabut yang dipintal. Kalaulah duduk di dalam neraka tuan-tuan, sudah tentulah tali tersebut panas, membakar dan pasti akan menyeksa dan mengazab orang yang memakainya. Wal a'yazubillah, na'udzubillahi min zalik. Kita dah isyak dah sikit lagi tuan-tuan. Jadi insya-Allah kita akan ceritakan pada kuliah yang akan datang insya-Allah bagaimana kisah isteri Nabi Lut ini khianat kepada Nabi Lut sendiri. Tuan-tuan bayangkan, bukan mudah-mudah kaum Nabi Lut ni nak datang ke rumah Nabi Lut. Tuan-tuan kalau merahsiakan sesuatu, tak ada orang akan tahu kecuali Allah SWT yang Maha mengetahui. Tetapi dalam masa yang sama, kita punyalah simpan rahsia Muhammad. Bawalah masuk kat rumah kita seorang tokoh yang hebat. Diam-diam tokoh yang datang ni, dia nak singgah aja kat rumah dia. Jangan beritahu siapa tahu. Nanti orang datang rumah kita susah. Kita tak sedia makan, kita tak sedia minum. Jadi tokoh ni dia nak singgah sekejap je kat rumah kita. Nak tumpang solat, mandi dan nak meneruskan perjalanan. Orang yang terkenal dan sebagainya. Akhirnya Abang Mat, orang rumah kita, ni datang rumah saya ni ada orang hebat. WhatsApp. Ni kat rumah kita ada Tan Sri sekian, Datuk sekian datang. Wah, kecoh satu kampung. Akhirnya semua datang, penuh depan rumah kita. Jadi itulah nak ditamsilkan, nak dicontohkan bagaimana bila kita ni dah simpan satu rahsia. Itu tak apalah, mungkin boleh dimaafkan. Tapi isteri Nabi Lut ini bagaimana dia khianat terhadap Nabi Lut. Datangnya kedua para malaikat itu memang telah dirahsiakan. Yang tahu siapa tuan-tuan? Anak Nabi Lut. Saya tu tahu. Dan isteri Nabi Lut AS. Tetapi begitu dahsyatnya isteri Nabi Lut ini, dan benda tu, perkara tersebut mendatangkan kemurkaan Allah Subhanahu Wa Taala. Sebab apa? Sebab isteri Nabi Lut ini membuka seluas-luasnya pintu yang boleh menyebabkan maksiat itu berlaku. Di mana datangnya kaum Nabi Lut ke rumah Nabi Lut untuk mengambil ataupun menculik kedua-dua tetamu ni, untuk dijadikan bahan nafsu serakah mereka. Tetapi Allah berkata lain. Yang datang tu rupanya malaikat, para malaikat yang mulia yang Allah sentiasa pelihara mereka. Tu dia tuan-tuan. InsyaAllah lah kita akan sambung pada kuliah yang akan datang. Aku liqauli hadza astaghfirullahal azim li wa lakum wa lisairil muslimin wal muslimat kafatan amah. Wassalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Wallahu a'lam bissawab. Macam mana? Kalau baik, kalau yang direkodkan, sebab gini, macam yang saya ceritakan tadi, bila dia menggunakan perkataan wamra'ah, bila mana dia menggunakan perkataan imra'ah, itu sebab seni bahasa dalam Al-Quran ni akan memberi kita faham dan menjawab kekeliruan kita. Bila kita baca imra'ah, imra'atan Nuh, imra'atan Lut, wa imra'atuhu hammalatal hatab, Allah SWT dah khususkan perkataan imra'ah untuk perempuan yang engkar pada perintah Allah SWT. Jadi ceritanya tu diengkar kepada suami dia sendiri. Jadi wallahu alam, kemungkinan itu adalah kemuncak kepada keengkaran dia. Sebelum ni mungkin perkara yang kecil-kecil, tetapi itu adalah kemuncak. Sebagai contoh, isteri Abu Lahab, dengan asbab fitnah yang dibawa oleh isteri Abu Lahab itu sendiri, akhirnya mendatangkan kemurkaan Allah SWT. Jadi bila kita baca tu, kita faham itu bukan sekali. Kalau sekali mungkin Allah tak murka. Allah tu maha pengampun. Tetapi mungkin ini dah lebih. This is too much. Ini dah lebih. Ini kau dah buat sesuatu yang melampau. Yang sebelum ni mungkin aku maafkan, tetapi dalam kita tak sedar, rupanya perkara itu bukan saja menyebabkan kemurkaan Allah, tetapi menjadi asbab kepada datangnya azab. Maka itu adalah mungkin siri-siri keengkaran isteri-isteri Nabi.
Mungkin kalau nak telusuri kisah-kisah isteri Nabi mungkin tak banyak direkodkan. Tapi mungkin kita faham bila Allah dah gelar imra'ah, maknanya dia tergolong dalam perempuan yang ingkar dengan Allah dan ingkar dengan suami tadi. Wallahu a'lam bissawab. Ya. Okey, kita tengok pada mungkin dalam kisah dia ada banyak sebenarnya kisah, tetapi tak mungkin kalau kita berfikir secara logik, walaupun Al-Quran bukannya boleh difikirkan secara logik kan, tetapi tak mungkinlah hanya kerana menoleh belakang isterinya diazab. Tak mungkin, wallahu alam. Tapi pada pembacaan saya meletakkan azab yang Allah SWT turunkan termasuklah isteri itu bukan disebabkan menoleh belakang, tetapi disebabkan fitnah yang dibawa tu. Fitnah yang dibawa hingga menyebabkan rumah Nabi Lut tu penuh dengan kaumnya yang berkehendak kepada malaikat tadi tu. Itu mungkin dalam rahsia Allah. Mungkin akhirnya dalam perjalanan tu nak dijadikan asbab. Akhirnya mungkin mereka menoleh ke belakang kan, anak dan isteri Nabi Lut tadi tu kan. Akhirnya itu menjadi petanda bahawa mereka tak patuh. Sedangkan Nabi cuma minta mereka jalan je, jangan toleh-toleh. Benda yang sekecil itu pun nak melambangkan bahawa engkarnya isteri Nabi ni. Benda yang besar apatah lagi. Dah dipesan jangan tengok, dia tengok kan. Kalau mengikut riwayat yang menoleh itu kan, dah pesan jangan tengok pun dia tengok, apatah lagi orang cakap benda-benda yang lebih besar berkaitan hukum hakam dan sebagainya. Memang mereka ni tergolong dalam orang yang tidak patuh dan taat pada perintah Allah SWT tu lah. Itu dia. Boleh. Wallahu a'lam bissawab.